لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Perbincangan kita berkaitan dengan perjalanan menuju akhirat, dan pertemuan kita yang lepas kita dah bincang tentang Yaumul Mahsyar, iaitu hari di mana manusia semuanya dikumpulkan di satu tempat yang dikenali sebagai mahsyar. Setiap manusia daripada Adam alaihissalam sehinggalah manusia yang terakhir, dan semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua ini akan dikumpulkan untuk menanti dan menunggu penghisaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yajma'u Allahu al-awwalin wal akhirin li miqati yawmin ma'lum qiyaman 40 sanah. Syakhisatan absaruhum yantaziruna fasl al-qada." Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, cuba untuk menceritakan kepada kita saat-saat bagaimana manusia itu menunggu saat-saat pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, mereka semua akan dikumpulkan oleh Allah. Orang yang pertama sehinggalah orang yang terakhir, limiqati yaumin ma'lum, di satu tempat. Qiyaman, dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Berapa lama tuan-tuan? Nabi sentuh 40 sanah, selama 40 tahun. Selama 40 tahun berdiri. Syakhisatan absaruhum, dan mata mereka terpacak. Yantaziruna faslal qada, kerana menunggu saat perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keadaan yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita semua akan hadapi saat ini. 40 tahun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Kerana apa? Untuk menanti saat-saat pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, kita tahu di antara salah satu nama daripada hari kiamat adalah Yaumul Hisab, hari perhitungan, yang mana dinamakan dengan Yaumul Hisab kerana di sana ada saat-saat seluruh manusia akan dihimpunkan di hadapan Allah, kemudian mereka semua akan dibentangkan amalan-amalan mereka di hadapan Allah Jalla wa Ala. Sebab itu tuan-tuan, di sana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita keadilan dia. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita akan dibangkitkan ketika itu 2 ekor kambing. Nak menunjukkan keadilan Allah. Allah nak cerita kepada kita, dibangkitkan 2 ekor kambing, yang seekor menanduk kepada seekor yang lain. Kerana dahulu di dunia, yang seekor tersebut telah pun menanduk kawan dia. Sampai begitu sekali tuan-tuan, Nabi nak ceritakan kepada kita keadilan Allah Subhanahu wa taala,
hatta sehinggakan binatang itu pun akan diadili dengan seadil-adilnya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kalaulah binatang, tuan-tuan, sebegitu sekali kita yang mana ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala akan korek, akan tanya kita, berlaku soal jawab di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dan di sanalah bermula daripada kita balik sampailah kita bertemu dengan ajal ataupun menghembuskan nafas kita yang terakhir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala setiap detik kehidupan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanya kita, bersoal jawab dengan kita. Ingatkan semula nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan semuanya itu pasti akan berlaku, tuan-tuan. Sehingga kan, tuan-tuan, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dia kata, bukan hanya sekadar manusia yang akan diadili oleh Allah Jalla wa'ala, bahkan termasuklah di sana, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, jin. Jin juga turut akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana jin itu juga ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca ayat Al-Quran, tuan-tuan, antaranya Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami jadikan jin dan manusia itu untuk mengabdikan diri kepadaku. Maksudnya, tuan-tuan, jin juga ditaklifkan seperti mana kita. Sebab tu, tuan-tuan, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dia kata, bukan hanya sekadar manusia yang akan diadili di hadapan Allah Jalla wa'ala kelak, bahkan turut juga akan diadili adalah jin. Kerana mereka juga ditaklifkan seperti mana manusia. Cuma, tuan-tuan, di sana adalah perbincangan di kalangan para ulama. Bagaimanakah manusia-manusia ini akan diadili kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga kan mereka menyebut, tuan-tuan, di sana ada 3 golongan manusia yang mana akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama adalah golongan yang mana mendapat kemudahan ketika mana dihisab di hadapan Allah. Dan ini dikenali sebagai, golongan ini adalah golongan disebut sebagai ashabul yamin. Mereka yang mendapat catatan amalan daripada sebelah kanan. Kita baca Al-Quran, tuan-tuan, antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan orang ni orang yang beruntung, tuan-tuan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada pun manusia yang mana apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berikan catatan amalan mereka dengan tangan kanan mereka, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dan mereka akan mendapat kemudahan ketika mana mereka dibentangkan amalan. Bahkan, tuan-tuan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba menceritakan kita keadaan ini, dan Nabi menamakan dia sebagai al-arad, bukan hisab, al-arad, iaitu perbentangan amalan. Dan orang ini, tuan-tuan, ashabul yamin, mereka akan dibentangkan sahaja tanpa hisab. Seluruh amalan yang mereka kerjakan ataupun kelakuan, ketindakan, perbuatan mereka yang mereka lakukan di atas muka bumi ini, tuan-tuan, semuanya akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah golongan yang pertama, iaitu ashabul yamin, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia kemudahan ketika mana dia dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis, tuan-tuan, Ibn Umar radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang an-najwa. An-najwa ini adalah bisikan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia ketika mana dihisab. Dan hamba ini, tuan-tuan, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan orang-orang yang beriman ketika mana mereka berada di atas muka bumi. Kata Ibn Umar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah yudnil mu'min fayada'u alaihi kanafahu wa yasturuh. Fayaqulu ata'rifu dhanba kadha ata'rifu dhanba kadha, fayaqulu na'am ay rabbi, hatta idza qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Tuan-tuan, dalam hadis ni Ibn Umar pernah ditanya tentang keadaan ini, keadaan orang yang diberikan penghisapan yang mudah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kata Ibn Umar, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita. Kata Nabi, innallaha yudnil mu'min, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendekati orang mukmin ketika itu. Maksudnya kita dengan Allah, insya-Allah, tuan-tuan, kita di kalangan orang mukmin ketika itu akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayada'u alaihi kanafahu wa yasturuh.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan tabir dan menutupinya daripada pandangan orang lain. Dan itu berlaku kepada orang mukmin ketika itu, tuan-tuan. Fayaqul, lantas Allah Jalla wa Ala bertanya kepada kita, ata'rifu dhanba kadza, ata'rifu dhanba kadza, adakah kamu tahu dosa ini? Adakah kamu tahu dosa ini? Maksudnya, tuan-tuan, ketika itu Allah bentangkan kepada kita. Allah bentangkan kepada kita, kamu tahu dosa ini? Ini sekian-sekian, ini kamu tahu dosa ini? Apa yang telah kamu lakukan? Keingkaran apa yang telah kamu lakukan? Seolah-olah Allah bertanya kepastian untuk memastikan, bertanya kepastian dengan kita. Dan ketika itu, tuan-tuan, fayaqul na'am ay rabbi, hatta idza qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak, qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan ketika itu, tuan-tuan, seorang mukmin itu menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, benar ya Rabb, aku pernah melakukan sedemikian, aku pernah melakukan sedemikian. Sehinggalah, tuan-tuan, ketika itu kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Apabila Allah bentangkan kepada dia kesalahan-kesalahan yang dia pernah buat ketika mana dia berada di dunia, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia merasakan bahawa diri dia dah tak boleh terlepas daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa lepas ni dia akan celakalah di hadapan Allah, sebab Allah dah tunjukkan, Allah dah bentangkan kepada dia amalan-amalan yang pernah dia lakukan ketika mana dia berada di dunia. Kemudian, tuan-tuan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala satartuha 'alaika fid dunya, aku akan menutupnya ketika mana kamu berada di dunia, kata Allah. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku ampunkan kepada kamu. Tuan-tuan, ini kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang mukmin, orang yang mana beriman kepada Allah, beramal saleh kepada Allah ketika mana berada di dunia. Bila kita lihat hadis ni, tuan-tuan, di sana ada 3 ganjaran ataupun 3 keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang mukmin ini ketika mana dia dihisab di hadapan Allah Jalla wa Ala. Yang pertama, tuan-tuan, penghisapan yang berlaku di hadapan Allah seperti mana yang disebut oleh Ibn Umar tadi, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, dia hanya dibentangkan sahaja. Dia tidak akan dihisab, tuan-tuan. Sebab apa? Kalaulah dihisab, sudah pasti di sana akan didapati banyak lagi dosa-dosa kita yang akan keluar. Sebab tu, tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sebut man husiba uzziba, sesiapa yang mana dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kata Allah dia akan diazab. Sesiapa yang dihisab oleh Allah, pasti dia akan diazab, kata Nabi. Faqalat Aisyah dia kata, awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira, adakah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman orang yang beriman itu akan dihisab dengan hisab yang mudah? Ketika itu seolah-olah, tuan-tuan, Aisyah dia rasa pelik bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sesiapa yang akan dihisab, sesiapa yang dihisab, pasti mereka akan diazab oleh Allah taala. Lantas Aisyah dia rasa pelik, dia kata fasaufa yuhasabu hisaban yasira, adakah Allah pernah berfirman bahawa orang mukmin itu apabila dihisab dengan hisab yang mudah? Lantas apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqalat innama dzalikal al-'ard, sesungguhnya wahai Aisyah, orang mukmin yang mana dimaksudkan oleh Allah fasawfa yuhasabu hisaban yasira, yang mana mereka ini akan mendapat penghisapan yang mudah, al-'arad, iaitu hanya pembentangan amalan. Hanya pembentangan amalan tanpa dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Allah fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mereka itu akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah, iaitu hanya sekadar dibentangkan amalan mereka dan hanya ditanya di hadapan Allah, adakah kamu mengakui ini dosa kamu? Adakah kamu mengakui ini dosa kamu? Hanya sekadar dibentang. Itu keistimewaan yang pertama bagi orang mukmin, tuan-tuan. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam hadis Ibn Umar ini, orang mukmin itu apabila dihisab dengan hisab yang mudah,
dia akan dihisab bersendirian tanpa dikhalayak orang ramai. Sebab tuan-tuan, di dalam hadis ini Nabi sebut, innallaha yudnil mu'min, Allah Subhanahu wa taala akan mendekati orang mukmin tersebut. Fayad'u alaihi kanafahu wa yasturuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan meletak takbir, dan Allah Subhanahu wa taala akan menutup dia daripada pandangan orang yang lain. Tuan-tuan, selamat dia daripada aib, daripada diketahui oleh orang lain ketika itu. Dan ini keistimewaan yang kedua tuan-tuan untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis tuan-tuan, antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang menjaga aib seorang muslim, kata Nabi, di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga aib dia ketika mana dia berada di dunia dan ketika mana dia berada di alam akhirat. Dan ini antara ganjaran tuan-tuan yang para ulama meletakkan dalam satu konsep al-jaza' min jinsil amal. Ini sikap orang mukmin. Para ulama sebut al-jaza' min jinsil amal. Sesuatu balasan itu dianggap ataupun dikira mengikut amalan yang pernah dia lakukan satu ketika dahulu. Dahulu ketika mana dia berada di atas muka bumi, dia berusaha untuk menutup aib sesama muslim. Dan apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa Ala juga akan menutup aib dia. Al-jaza' min jinsil amal. Dan orang ini akan mendapat perkara tersebut tuan-tuan ketika mana dia berada di hadapan Allah Jalla wa Ala, dan dia akan dihisab di hadapan Allah, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib dia di hadapan khalayak ramai. Selamat dia daripada malu. Tuan-tuan, kadang-kadang orang menilai kita daripada pandangan umum. Orang nampak kita saleh, kita baik, tapi kadang-kadang kita tidak seperti mana anggapan orang tu. Dan kita pun lebih tahu tentang diri kita berbanding orang lain. Mungkin orang melihat kita dalam keadaan yang baik, tetapi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala itu bukan buta. Allah itu Maha mengetahui, dan Allah itu Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba di setiap detik dan setiap saat. Ketika mana dia berada di hadapan Allah, ketika mana dia berada di hadapan manusia-manusia yang lain, ketika mana dia berada bersendirian, berseorangan diri, dan Allah Jalla wa'ala itu Maha mengetahui. Allah tahu segala-galanya tuan-tuan. Sebab itu mereka yang menjaga aib diri dia. Bahkan orang yang beriman ketika itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tutup aib dia. Yang mana ketika itu hanya dia dengan Allah sahaja yang mengetahui. Hanya dia dengan Allah sahaja yang mengetahui apa yang pernah dia lakukan ketika mana dia berada di dunia. Kemudian tuan-tuan hadirin sekalian, di dalam hadis ini lagi, keistimewaan yang ketiga yang diperolehi oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saat dihisab di hadapan Allah Jalla wa Ala adalah ketika itu, dan ini merupakan keistimewaan yang sangat besar, Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada dia. Sehinggalah ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Jalla wa Ala beritahu kepada dia, kamu tahu dosa ini, pada hari sekian-sekian kamu telah melakukan dosa ini, dan dia mengakui dosa-dosa dia, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, sehinggalah dia merasakan ketika itu diri dia tak boleh lepas daripada Allah. Dia merasakan diri dia adalah saat-saat kebinasaan ketika itu, akan diazab oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian Allah memberikan perkhabaran gembira kepada orang mukmin ini. Kata Allah, satartuha alaika fid dunya, hari aku telah pun menutup aib kamu ini di dunia, wa ana aghfiruha lakal yaum, dan kata Allah Jalla wa Ala, dan keistimewaan yang sangat besar tuan-tuan bagi orang mukmin, dan kata Allah, wa ana aghfiruha lakal yaum, hari ini aku ampunkan segala dosa-dosa yang telah engkau lakukan satu ketika dahulu. Tuan-tuan, inilah golongan ashabul yamin yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disifatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini akan dipermudahkan penghisaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika itu hanya sekadar membentangkan sahaja amalan tanpa melalui soal jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, bila kita lihat Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah bagi tahu kepada kita tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam
membaca doa ini dalam beberapa siri salat baginda. Antaranya tuan-tuan, doa yang diajar oleh Nabi kepada kita, Allahumma hasibni hisaban yasira. Saya tuan-tuan pun dah hafal doa ni, yang kadang-kadang kita baca selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, baginda sallallahu alaihi wasallam doa ini sentiasa dibaca dalam beberapa salat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hasibni, hisablah aku, kata Nabi, hisaban yasira, dengan hisab yang mudah, seperti mana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hanya sekadar pembentangan amalan tanpa dihisab secara detail oleh Allah Jalla wa Ala. Tuan-tuan, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disifatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sentiasa membaca doa ni, tuan-tuan, lebih-lebih lagi kita. Lebih-lebih lagi kita, tuan-tuan. Jangan lupa doa ini setiap kali dalam salat kita. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan penghisapan yang mudah, iaitu penghisapan yang hanya sekadar dibentangkan amalan di hadapan Allah tanpa memerlukan kepada soal jawab dengan Allah Jalla wa Ala. Itu ashabul yamin, golongan yang pertama, tuan-tuan, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, golongan yang kedua yang mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah golongan yang mana yang akan dihisab di hadapan Allah Jalla wa Ala secara terperinci. Secara terperinci. Bahkan Allah Jalla wa Ala akan bertanya kepada dia nikmat-nikmat yang pernah diberikan kepada dia ketika mana berada di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dan perkara ini, tuan-tuan, keadaan ini, golongan ini berlaku kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Hisab yang mudah tadi, tuan-tuan, diberikan kepada golongan orang yang mana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita lah, insya-Allah. Dan golongan yang kedua ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah golongan yang kafir dan golongan-golongan yang munafik, yang mana mereka ini perlu melalui soal jawab dengan Allah Subhanahu wa taala dengan detail. Dengan detail, tuan-tuan. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita, fayalqal 'abda fayaqulu ay fulan alam akrimak wa usawwiduk wa usawwiduk wa uzawwijuk wa usakhiruk lakal khail wal ibil wa adharak wa tarba'u fayaqulu bala qala fayaqulu afadhananta annaka mulaqiya fayaqul la fayaqulu fa inni ansaka kama nasitani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan kita, tuan-tuan, untuk golongan yang kedua ini, mereka ini akan dipanggil di hadapan khalayak orang ramai. Golongan yang kedua ini, tuan-tuan, di kalangan orang munafik dan di kalangan orang kafir, mereka ini akan dipanggil di hadapan khalayak ramai. Allah Subhanahu wa taala akan panggil, kemudian Allah Jalla wa Ala dia akan menyebut-nyebut nikmat yang pernah diberikan ketika mana berada di dunia. Tuan-tuan, kita baca Al-Quran, Allah Jalla wa Ala sebut, thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Apa yang kita dapat pada hari ini, nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini, thumma latus'alunna, pasti kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan tanya kepada kamu tentang nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kamu. Dan ketika itu, tuan-tuan, golongan yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala akan sebut nikmat-nikmat yang pernah diberikan kepada dia satu ketika dahulu. Kemudian bukan setakat itu, Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada dia, afadhananta annaka mulaqiya, adakah kamu menyangka bahawa kamu akan bertemu dengan aku sekarang? Fayaqul la, maka mereka berkata, tuan-tuan, tidak, kami langsung tidak menyangka bahawa kami ini akan bertemu dengan engkau. Lantas apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa inni ansak kama nasitani, dan hari ini kata Allah, aku tidak, ataupun aku akan melupakan engkau sebagaimana kamu telah pun melupakan aku. Tuan-tuan, ini golongan yang kedua yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Cuma tuan-tuan, di kalangan orang kafir, orang munafik memang sepakat di kalangan para ulama menyebut mereka akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dalam golongan yang kedua ni. Cuma orang kafir tuan-tuan, di sana ada perbincanganlah di kalangan para ulama. Adakah mereka ini dihisab di hadapan Allah Jalla wa ala ataupun tidak? Dan pandangan yang masyhur mengatakan mereka juga akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tuan-tuan, bukan untuk menentukan ke mana arah mereka ataupun ke mana tempat mereka akan diletakkan, di syurga ataupun di neraka. Sebab mereka itu jelas-jelas akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Bahkan amalan-amalan kebaikan mereka yang pernah mereka lakukan dahulu ketika mana berada di dunia, semuanya akan menjadi seperti mana debu-debu yang berterbangan. Maksudnya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana tidak ada kalimat tauhid dalam diri mereka. Tak ada kalimat tauhid. Lantas apabila mereka bertemu dengan Allah, kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan ketika mana berada di dunia tidak dinilai di hadapan Allah Jalla wa ala. Allah sebut dalam Al-Quran, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddas bihir rih fi yaumin 'asif." Dan perumpamaan kata Allah, orang-orang yang kafir terhadap Tuhan mereka, amalan-amalan mereka seperti mana debu-debu yang berterbangan pada hari yang berangin kencang, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu tuan-tuan, penghisaban bukan untuk menentukan mereka itu di syurga ataupun neraka, orang kafir ni. Sebab mereka itu jelas-jelas akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Cuma tuan-tuan, penghisaban itu berlaku kepada mereka untuk menentukan tingkatan neraka bagi mereka. Sebagaimana kita tahu tuan-tuan, hadis berkaitan dengan keringanan yang Allah Jalla wa ala berikan kepada Abu Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tuan-tuan, orang kafir ini pun kalaulah mereka dahulunya baik dan mereka meninggal dalam keadaan bukan Islam, dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi tahap-tahap kebaikan yang mereka lakukan ketika mana mereka berada di dunia dahulu, so mereka akan diletakkan mengikut tingkatan-tingkatan neraka, mengikut kepada kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan ketika mana mereka berada di dunia. Dan itu golongan yang kedua tuan-tuan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita lagi kepada kita, dan masih lagi dalam golongan yang kedua, iaitu di kalangan orang-orang munafik. Orang-orang munafik, thumma yalqa ats-tsalits fayaqulu lahu mithla dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan orang yang ketiga. Ni orang yang munafik. Orang yang ketiga, fayaqulu lahu mithla dzalik. Kemudian Allah bertanya kepada mereka seperti mana orang yang pertama dan orang yang kedua. Orang yang pertama tadi kita cerita, Allah Jalla wa ala sebut kepada dia nikmat-nikmat yang pernah dia beri dulu. Dan begitu juga orang yang ketiga ni tuan-tuan, di kalangan orang munafik, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut kepada dia tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah Jalla wa ala berikan ketika mana dia berada di dunia. Fayaqul, kemudian tuan-tuan, dia berjawab dengan Allah Jalla wa ala, "Ya Rabb, amantu bik wa bi kitabik wa bi rusulik wa sallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yusni bi khairin mastata'a." Dan dia kata kepada Allah Jalla wa ala, "Ya Rabb, wahai Allah." Ni orang munafik ni. "Amantu bik, sesungguhnya aku telah pun beriman dengan engkau. Wa bi kitabik, dan aku juga telah pun beriman dengan kitab engkau. Wa bi rusulik, dan aku juga beriman dengan rasul-rasul engkau. Wa sallaitu, dulu aku berada di dunia aku telah pun salat, melaksanakan salat. Wa sumtu, aku juga berpuasa. Wa tasaddaqtu, aku juga telah pun melakukan sedekah. Wa yusni bi khairin mastata'a, dan aku juga telah pun memuji dengan kebaikan semampu aku." Maksudnya tuan-tuan, bila Allah tanya kepada dia, Allah sebut nikmat-nikmat di hadapan dia, dijawab dengan Allah Jalla wa ala, "Aku dulu pun beriman kepada engkau. Aku salat, aku buat apa yang engkau suruh, aku tinggal apa yang engkau larang." Kemudian tuan-tuan, apa jawab Allah Jalla wa ala? "Al-an nab'atsu syahidana 'alaik." Hari ini, tadi engkau telah pun sebut kebaikan yang telah engkau lakukan. Nab'atsu syahidana 'alaik, datangkan bukti untuk jadikan hujjah bagi kamu. Datangkan bukti, saksi-saksi yang telah engkau lakukan dulu. Kemudian tuan-tuan,
Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan kepada kita, wa yatafakkaru fi nafsihi man zal ladzi yashhadu alayya. Dan ketika itu dia berfikir, siapa yang boleh jadi saksi untuk aku, untuk menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dahulunya aku berpuasa, aku melakukan kebaikan, aku melaksanakan perintah-perintah Allah, aku meninggalkan arahan-arahan Allah. Siapa yang boleh menjadikan saksi kepada aku ketika ini? Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala buat fayukhtamu ala fi. Allah Subhanahu wa taala menutup mulut dia. Tuan-tuan, ini yang terjadi kepada orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menutup mulut dia, mengunci mulut dia. Wa yuqalu li fakhidhihi wa lahmihi wa 'idhamihi intiqi fatantiqu fakhidhuhu wa lahmuhu wa 'idhamuhu bi'amalihi wa dzalika liyu'dhira min nafsihi wa dzalikal munafiq wa dzalika alladhi yaskhatullahu alaihi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lalu mulutnya dikunci dan dikatakan kepada peha, daging dan tulangnya, bicaralah, bercakaplah, jadilah saksi untuk dia. Lalu semuanya berbicara mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, wa dzalikal munafiq, dan itulah orang munafik, alladzi yaskhatullahu alaihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala murka terhadap dia. Tuan-tuan, kita baca dalam surah Yasin, Allah Jalla wa Ala sebut, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan itu berlaku kepada orang munafik, yang mana ketika mana dia bersoal jawab dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia cuba untuk mempertahankan diri dia di hadapan Allah. Dahulu aku buat apa yang Allah suruh, aku tinggal apa yang Allah larang. Dan ketika itu tuan-tuan, Allah datangkan saksi untuk membuktikan bahawa dia benar-benar telah pun melanggar perintah Allah. Dan perkataan dia ketika itu langsung tidak dianggap ataupun tidak dikira di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah sebut al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami kunci mulut mereka, orang munafik. Hari ini kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan ketika itu yang bercakap adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan ketika itu kaki-kaki mereka akan menjadi saksi di atas apa yang telah mereka lakukan ketika mana mereka berada di dunia. Dan ketika itu tuan-tuan, mereka mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Susah tuan-tuan orang yang ataupun golongan yang kedua ni, sebab dia perlu bersoal jawab di hadapan Allah Jalla wa Ala setiap detik, setiap saat yang dilalui ketika mana dia berada di atas muka bumi ni. Wal iyadzubillah, kita minta tuan-tuan jauh daripada golongan ni, golongan yang kedua. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dicerita lagi kepada kita bahawa di sana ada lagi satu golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan yang besar kepada dia. Tadi satu golongan yang kita sebut, dia mendapat hisab yang mudah di hadapan Allah. Penghisapan dia sangat mudah, yang mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala hanya sekadar membentangkan saja amalan dia, kemudian Allah tutup pula aib-aib dia di hadapan khalayak ramai. Kemudian Allah memberikan keampunan kepada dia. Yang itu hisab yang mudah yang diberikan kepada ashabul yamin, orang yang diberi catatan pada tangan kanannya. Kemudian golongan yang kedua, orang munafik dan orang kafir, yang mana perlu bersoal jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dia mendapat kemurkaan daripada Allah Jalla wa Ala. Kemudian tuan-tuan, golongan yang ketiga adalah golongan yang begitu istimewa, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita tuan-tuan, iaitu golongan yang la hisab wala adab, yang mana mereka ini tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan ini tuan-tuan adalah golongan yang begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Dalam hadis Ibn Abbas, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah cerita kepada kita tentang golongan ni, la hisab wala azab, golongan yang mana tidak akan dihisab di hadapan Allah dan tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ibn Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam fa ajidu an-nabiyya yamurru ma'ahu al-ummah wan nabiy yamurru ma'ahu an-nafar wan nabiyyu yamurru ma'ahu al-ashar wan nabiyyu yamurru ma'ahu al-khamsah والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل
haula'i ummati? Qala la walakinna unzur ila al-ufuq fanadhartu fa iza sawadun kathirun qala haula'i ummatik wa haula'i 70,000 quddamuhum la hisaba 'alaihim wa la 'adab. Qultu walima? Qal kanu la yaktawun ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام إليه عكاشة ابن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. Tuan-tuan, dalam hadis ni Ibn Abbas dicerita Nabi SAW satu ketika dia sebut, uridat alayyal umam, diperlihatkan kepada aku umat-umat, fa'ajidun nabiyya yamurru ma'ahul ummah, dan ketika itu kata Nabi SAW, aku dapati ada Nabi bersama dengan dia umat. Aku dapati ada bersama dengan Nabi tersebut satu ummah. Wan nabiyyu yamurru ma'ahu nafar, dan ada juga Nabi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan dia an-nafar, iaitu beberapa orang. Wan nabiyyu yamurru ma'ahu al-ashar, dan aku juga melihat ada juga di sana Nabi yang mana bersama dengan dia 10 orang pengikut. Tuan-tuan, ni Nabi dicerita kepada Ibn Abbas ketika tu, yang mana Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada dia beberapa umat, yang mana di sana kata Nabi ada ada Nabi yang mana pengikut dia satu umat, ada Nabi yang mana pengikutnya beberapa orang, ada Nabi yang mana pengikutnya al-ashar 10 orang, dan ada juga Nabi yang mana pengikutnya khamsah 5 orang. Wan nabiyyu yamurru wahda, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga Nabi yang mana ketika itu bersama dengan dia seorang sahaja. Fanadhartu fa idza sawadun kathirun, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku lihat lagi dan aku menjumpai di sana sawadun kathirun, ada ramai orang dalam ataupun ada ramai manusia. Qultu ya Jibril haula'i ummati, wahai Jibril, adakah itu umatku yang ramai itu? Adakah itu umatku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala la. Lantas kata Jibril alaihi salam, la, itu bukan umatmu. Walakin undur ilal ufuq, akan tetapi tengok dekat sana, kata Jibril alaihi salam. Fanadhartu fa iza sawadun kathirun, dan bila aku melihat tempat yang ditunjuki oleh Jibril alaihi salam tadi, fa iza sawadun kathirun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku jumpa ramai manusia di sana. Kemudian apa kata Jibril? Haula'i ummatik, itulah umatmu. Tuan-tuan, para ulama bila disyarahkan hadis ni, dia kata hadis ini salah satunya menunjukkan kepada kita keistimewaan yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Sebab apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melihat ke arah tempat yang ditunjuki oleh Jibril alaihi salam, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ramai manusia ketika itu, dan itulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi wa haula'i 70,000, dan mereka semua itu 70,000 orang. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditunjuk oleh Jibril tadi kesemuanya adalah 70,000 orang. Quddamuhum, yang mana mereka itu adalah paling utama. Kemudian keistimewaan yang seterusnya, tuan-tuan, kata Jibril alaihi salam, la hisab alaihim wala azab, yang mana mereka ini mendapat keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang 70,000 tadi, la hisab lahum wala azab, mereka itu tidak akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu tidak akan dikenakan azab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kita sebut tadi hadis ini, para ulama bila mensyarahkan, mereka mengatakan salah satunya menunjukkan kepada keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 70,000 orang yang memang telah pun diberikan kota dia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ini tidak akan diazab oleh Allah, bahkan tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, 70,000 pun ialah kita berharaplah kita termasuk dalam golongan ni. Kalau kita nak kira 70,000 tu
tak adalah begitu banyak kalau nak dibandingkan dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman, berapa ratus juta manusia kita pun tak tahu. Wallahu a'lamu bissawab, kita pun tak tahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dekat sini sab'una alfan yang la hisab alaihim wala adab, yang mana mereka itu 70,000 tu tidak akan dihisab oleh Allah dan tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan, kenapa mereka itu tidak dihisab dan tidak diazab oleh Allah? Walima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas kata Jibril, kanu la yaktawun. Yang pertama tuan-tuan, kata Jibril alaihi salam, mereka tidak menggunakan besi yang panas untuk berubat. Itu satu sikap ataupun sifat yang disebut oleh Jibril alaihi salam, orang yang mana tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diazab. La yaktawun, mereka itu tidak menggunakan besi yang panas untuk berubat. Wala yastarqun, dan mereka itu tidak minta untuk diruqyah, tidak minta untuk diruqyah. Wala yatatayyarun, dan mereka itu tidak percaya kepada benda-benda syirik yang boleh memberikan mudarat ataupun manfaat kepada diri mereka. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan yang keempat kata Jibril alaihi salam menyifati orang yang mana tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu kepada Allah mereka itu bertawakal, kepada Allah mereka itu bertawakal. Faqama ilaihi Ukashah ibn Muhsin. Kemudian tuan-tuan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang keadaan ini yang berlaku kepada 70,000 orang umat dia, faqama ilaihi Ukashah ibn Muhsin. Kemudian seorang sahabat yang bernama Ukashah dibangun. Dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah ay yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, tolong doa untuk aku. Tuan-tuan, ni sifat sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dia nak 70,000 itu dan dia termasuk dalam dia. Mereka berlumba-lumba nak, sehingga dia pergi bertemu dengan Allah, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah ay yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, tolong doa untuk aku supaya aku termasuk dalam golongan 70,000 orang ni. Kemudian kata Nabi, "Allahumma ja'alhu minhum." Ya Allah, jadikanlah Ukashah ini di kalangan mereka ni 70,000 orang. Kemudian tuan-tuan, thumma qama ilaihi rajulun akhar. Kemudian seorang lagi lelaki dia bangun. Lepas Ukashah bangun, kemudian seorang lagi lelaki bangun, qal ud'u Allah ay yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, tolong doakan kepada aku juga seperti mana engkau doakan kepada Ukashah radhiyallahu anhu. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala sabaqaka biha Ukashah. Ukashah telah pun mendahului engkau. Tuan-tuan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sabaqaka biha Ukashah, dia menunjukkan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membataskan zaman ataupun tidak membataskan hanya para sahabat sahaja yang mendapat 70,000 orang ni. Maksudnya dia terbuka kepada semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana tuan-tuan, apabila Ukashah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dia. Tetapi apabila lelaki yang lain datang bertemu dengan Nabi dan minta doa kepada Nabi, dan ketika itu Nabi tidak mendoakan dia. Maksudnya tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak membataskan hanya para sahabat sahaja yang termasuk dalam golongan 70,000 orang ni, tidak. Tetapi yang termasuk adalah semua di kalangan umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai 4 sifat ni. Yang pertama tuan-tuan yang kita sebut tadi adalah la yastawun, iaitu dia tidak menggunakan besi panas ketika mana berubat. Itu yang pertama sifat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang istimewa yang mana tidak akan dihisab dan tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tuan-tuan, di sana adalah perbincangan di kalangan para ulama. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah tidak memberi galakan kepada kita untuk berubat? Dan sebahagian para ulama tuan-tuan, mereka mengatakan tidak. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tidak menggalakkan kita untuk berubat. Sebab tuan-tuan, orang dulu, masyarakat Arab ketika itu, mereka menjadikan besi yang panas itu sebagai alat untuk berubat. Sebab tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, golongan yang mana akan mendapat keistimewaan di sisi Allah, la hisaba alaihim wala adab, yang mana mereka ini tidak akan dihisab dan tidak akan diazab,
la yaktawun, mereka ini tidak menggunakan besi panas untuk berubat. Dan tidak bermaksud tuan-tuan Nabi tidak memberi kita supaya berubat. Sebab banyak dalam hadis-hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh supaya kita mencari ubat. Mencari ubat. Sehinggalah Imam Nawawi rahimahullah disebut apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la yaktawun, maksudnya di sini adalah seseorang hamba itu apabila dia berubat dan dia tidak menyandarkan ubat itu sebagai punca ataupun sebagai kesembuhan mutlak dia. Seperti mana yang berlaku pada hari ini tuan-tuan, kadang-kadang orang menjadikan perkara tersebut sebagai kesembuhan mutlak dia dan dia tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Penyembuh. Apabila dia makan ubat dan dia kata ubat yang menyembuhkan dia. Apabila dia datang berjumpa dengan doktor tu, dia akan kata doktor itu yang menyembuhkan dia. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah, bila Nabi sebut la yaktawun, mereka ini tidak menggunakan besi untuk berubat ataupun besi panas untuk berubat, bermaksud mereka tidak menjadikan sebab itu sebagai punca mutlak kesembuhan penyakit-penyakit mereka. Maksudnya mereka tidak meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyembuh bagi kesakitan ataupun penyakit-penyakit yang mereka alami. La yaktawun, itu golongan yang pertama tuan-tuan. Golongan yang kedua yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, iaitu la yarqun, ataupun mereka ini tidak diminta untuk dijampi. Diminta untuk tidak dijampi. Dalam hadis ni bila Nabi sebut mereka itu tidak diminta untuk berjampi, maksudnya tuan-tuan, bukan mereka itu ataupun di dalam Islam di sana ada jampi ruqyah. Dan Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah diruqyahkan oleh Jibril alaihi salam. Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, kemudian Jibril alaihi salam ditengok Nabi sakit, kemudian Jibril meruqyahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dibolehkan di dalam Islam untuk meruqyah. Tetapi dalam hadis ini tuan-tuan, la yastarqun, maksudnya dia tidak meminta orang lain untuk meruqyahkan dia. Dia tidak meminta orang lain untuk meruqyahkan dia. Dua benda yang berbeza tuan-tuan. Orang yang meruqyah satu dan orang yang meminta untuk diruqyah satu. Dua perkara yang berbeza. Dan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tujukan kepada orang yang meminta untuk diruqyahkan. Dan orang yang tidak suka untuk meminta untuk diruqyahkan, seorang ini tuan-tuan akan mendapat keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dalam golongan 70,000 orang la hisaba alaihim wala adab. Tidak akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diadab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tuan-tuan para ulama, bila mereka berbincang, mereka membahaskan kenapa orang yang mana tidak meminta ruqyah itu, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala meletakkan dia di kalangan orang yang begitu istimewa, sehingga dia tidak akan dihisab di hadapan Allah dan tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya tuan-tuan, yang pertama mereka kata apa? Sebab mereka yang tidak meminta diruqyahkan ini, jiwa mereka kuat terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tuan-tuan, mereka tidak meminta-minta dengan orang lain supaya meruqyahkan dia. Sebab tu tuan-tuan, kita dah tahu hadis ni, bila kita nampak orang sakit, kita sendiri yang kena ruqyah ataupun kita ruqyahkan terus dia, dan jangan tunggu dia minta kepada kita untuk ruqyahkan dia. Dan ruqyah ni tuan-tuan macam-macam lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita ataupun Nabi sebut kepada kita banyak hadis-hadis cerita tentang ruqyah. Dan bacaan-bacaan dalam ruqyah, antaranya ayat-ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Muawwidzatain, kemudian ayatul kursi dan sebagainya. Semua itu adalah ayat-ayat ruqyah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan kita boleh ruqyahkan kepada orang lain. Bahkan tuan-tuan, kita sendiri pun boleh meruqyahkan diri kita sendiri. Contohnya saya sakit gigi dan saya ruqyahkan, saya baca Muawwidzatain contoh, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan qadarallah, Allah takdirkan, Allah makbulkan doa saya dan Allah sembuhkan penyakit sakit gigi saya. Dan itu dibenarkan tuan-tuan. Dan jangan sampai kita minta orang lain untuk meruqyahkan kita. Kalau kita minta orang lain untuk meruqyahkan kita tuan-tuan, kita tidak termasuk dalam hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam golongan yang istimewa ni. Orang yang diminta untuk diruqyahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata para ulama,
kenapa mereka ini mendapat tempat yang begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kerana mereka ini menjaga kehormatan diri mereka. Mereka tidak meminta-minta dengan orang lain supaya apa? Supaya meruqyahkan dia. Iffah maksudnya menjaga kehormatan, kehormatan diri dia daripada apa? Daripada meminta-minta dengan orang lain. Tuan-tuan, kadang-kadang orang yang sakit ni, kadang-kadang dia terlalu berharap supaya penyakit dia sembuh, sehingga kan dia terpaksa berlutut ataupun minta kepada orang lain supaya meruqyahkan dia, Tetapi tuan-tuan, la yastarqun, orang yang meminta ruqyah, orang yang tidak meminta ruqyah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia tidak meletakkan diri dia serendah itu, sehingga kan dia menjaga kehormatan diri dia. Dan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan dia dalam golongan yang begitu istimewa, la hisab alaihim wala azab, yang mana mereka itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan dihisab oleh Allah dan tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu la yastarqun, mereka itu tidak meminta orang lain meruqyahkan dia. Kemudian tuan-tuan hadirin sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang ketiga adalah wala yatatayyarun. Wala yatatayyarun. Wala yatatayyarun. Tatayyarun ni tuan-tuan adalah satu sikap orang dulu, orang Arab jahiliyah. Mereka menjadikan, sebelum mereka nak bermusafir, mereka akan lepas dulu burung. Tayr ni burung. Tatayyarun ni diambil sempena daripada tayr. Tayr ni burung. Burung ni tuan-tuan, mereka akan lepas, kemudian bila melihat burung tu terbang ke arah kiri, contoh macam tu. So mereka kata hari ni kita tidak boleh musafir. Sebab apa? Sebab sudah tentu kita akan mendapat apa-apa bencana malapetaka macam tu. So mereka meyakini perkara-perkara khurafat, kesyirikan seperti itu. Ataupun kalau mereka lepas burung tersebut dan burung tadi pergi ke arah kanan, lalu hari ini kita boleh untuk bermusafir. Sebab apa? Sebab kita akan selamat daripada bencana. So wala yatatayyarun, Nabi seperti mana dalam hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita kepada kita orang yang mana tidak mempercayai perkara-perkara syirik seperti itu. Maksudnya mempercayai makhluk-makhluk yang lain boleh memberikan mudarat kepada mereka ataupun boleh memberikan manfaat kepada mereka. So itu golongan yang ketiga tuan-tuan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hisab alaihim wala adab. Yang mana mereka itu tidak akan dihisab di hadapan Allah dan mereka itu tidak akan diazab di hadapan Allah subhanahu wa taala. Dan tatayyarun ini tuan-tuan, dia termasuk dalam satu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia telah pun meletakkan bahawa ada makhluk lain yang setara dengan Allah Jalla wa'ala yang boleh memberi manfaat dan boleh memberi mudarat kepada mana-mana manusia. Sebab itu tuan-tuan, para ulama menyebut dianya termasuk di dalam satu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, bila kita lihat dalam banyak hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sentuh bahkan tekan perkara ini betul-betul kepada para sahabatnya. Kita baca hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang mana ketika itu Ibn Abbas masih lagi kecil. Ya ghulam inni uallimuka kalimatin. Wahai anak kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku nak ajar kepada kamu beberapa kalimah. Aku nak ajar kepada kamu beberapa kalimah. Dan tuan-tuan, ketika itu Ibn Abbas masih lagi kecil. Ibn Abbas masih lagi kecil, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanamkan akidah ini kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Apa kalimah-kalimah wasiat-wasiat yang nak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antaranya tuan-tuan, kata Nabi kepada Ibn Abbas ketika itu, kalaulah satu umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat ataupun mudarat kepada kamu, tetapi kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, pasti manfaat ataupun mudarat itu tidak akan dapat kepada kamu. Itu tuan-tuan, akidah ataupun i'tiqad, kepercayaan ditanam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada budak kecil lagi. Nak menunjukkan kepada kita tuan-tuan, begitu sekali Nabi memberi penekanan terhadap tauhid ni. Sebab itu dalam hadis ini, mereka yang tidak mempercayai baik ataupun buruk itu disebabkan oleh makhluk, mereka ini akan mendapat ganjaran yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka itu tidak akan dihisab, bahkan tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, golongan yang ketiga kata kata Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang
bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal. Ini golongan yang keempat, yang mana la hisaba alaihim wala azab, yang mana mereka ini tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dimuliakan sekalian, saya rasa cukuplah sekadar tu untuk pertemuan kita pada malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita dengar pada malam ni memberi manfaat untuk kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah tuan-tuan kita tidak termasuk dalam golongan yang ketiga ni, yang mana la hisab alaihim wala adab, tidak akan dihisab dan tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa sungguh-sungguh dengan Allah Jalla wa ala, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang pertama, iaitu ashabul yamin, golongan yang dipermudahkan hisabnya di hadapan Allah Jalla wa ala, seperti mana yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hasibni hisaban yasira, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita termasuk dalam golongan-golongan yang baik seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tangguh majlis kita pada malam ni tuan-tuan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.